我介绍。我叫阿芬，今年26岁，住在太平，一个妹妹跟爸爸妈妈住一起，目前没有工作，读到Form 5。第二个问题，你患有忧郁症几久了？4年。第三个问题，你几时被医生确诊患有忧郁症？2016年。第四个问题，你是怎样知道你有这个忧郁症的？我觉得我自己有病，就去跟我妈妈讲，她带我去看医生。第五个问题，忧郁症有什么症状？以前我有时会突然自己哭，觉得自己没有用，买不起车，伤心的时候就撞墙，吃过感冒药来自杀，也想喝洗地水自杀。晚上不能睡觉，一睡觉就会想到伤心事。我很容易放弃，有4年的雷线了，也不敢驾车，我怕车祸，我能驾到3km罢了。第六个问题，什么原因造成你患有忧郁症？小时候没有朋友，因为我读书不厉害，没有人要参我，老师也不喜欢我，每次拿我跟我妹妹做比较，她每次拿 A 的。上了中学过后又被老师语言性骚扰，每次我都会梦到她。我跟我朋友说，她又去跟别人说，我就不喜欢上学了。我做工过后，每次不见钱还要自己的钱来赔给老板，店又没有 CCTV， 我怀疑是我的同事偷的。第7个问题，从你患有忧郁症过后，有面对什么挑战吗？我怕人家知道我的病，每次去 clinic 怕遇到认识的人，亲戚来我也不敢出门，怕他们问，钱也是一个问题，我给不起，我妈妈帮我给，她的钱也是从我爸爸那里拿的。第8个问题，你接受过什么专业治疗来医你的忧郁症？我有看医生，吃抗忧郁的药，吃了过后好很多了。医生也叫我多做运动，多吃营养的东西。第9个问题，是什么鼓励你接受治疗？想要好起来就看医生，我妈妈也是一直鼓励我，我妈妈是我最爱的人。第10个问题，你接受的治疗对医你的忧郁症有效吗？我吃药过后是有效的，它有副作用。我吃过后嘴巴很干、便秘，还有很爱睡觉。可是我拿2次药过后就没有去看医生了，我怕我的病给人家知道。过后我就多做运动，听医生讲的，过后就慢慢好了我的病情。第11个问题，忧郁症对你的生活造成什么影响？第一个是家庭方面。以前我妈妈每次都会哭，我哭我妈妈就哭。有一次我妈妈哭到晕倒，因为我跟我妹妹吵架，因为我不能驾远路，我妹妹又不要带。以前我生气时会乱丢东西，我妹妹就会去收拾。第二个是对你自己有什么影响？自卑，我觉得我每次都带给人家麻烦。现在 COVID-19 我也没有本事帮妈妈减轻负担。第3个是对你社交方面有什么影响？我现在一个朋友都没有，本来有的吵架了，他们来我家，我就会怀疑他们会偷我东西，因为我每次不见钱有阴影了。第4个，在你工作方面有什么影响？我跟我的同事关系不好，他们每次都会在背后说我坏话。Selamat petang diucapkan kepada Puan Siti dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Vivian Lim Su Ming, metri nombor 261672. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan kajian kes berkaitan kecerdasan kemurungan. Sekarang saya akan bermula dengan pengenalan. Kumpulan kami telah memilih kecerdasan kemurungan sebagai tajuk kajian kes kami, dan seorang mangsa sebenar kecerdasan kemurungan bernama Afan telah menjalankan sesi temu puas bersama adik kumpulan kami. Kecerdasan kemurungan adalah kecerdasan yang mempengaruhi perasaan seseorang menjadi semakin menurun.
dan membawa pemikiran negatif yang tidak dapat dikawal oleh mangsa sendiri. Lagi, pesakit kejualan kemurungan akan ditolong untuk bertindak bunuh diri. Selain itu, kami juga membuat sedikit kajian tentang keadaan kejualan kemurungan dalam Malaysia dan kami mendapati bahawa menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti iaitu NHMS pada tahun 2015, hampir 1/3 rakyat Malaysia mengalami kejualan kemurungan. Kejualan ini merupakan salah satu penyakit mental yang sering muncul di Malaysia. Oleh itu, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia juga memohon pihak media dan rakyat-rakyat Malaysia boleh membantu sesiapa yang mengalami penyakit mental untuk mencegah kes bunuh diri yang diceburi daripada kemurungan yang semakin banyak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hi, Madam and fellow friends. Nama saya Yao Sherlyn, matri number 263064. So, saya akan meneruskan pembentangan latar belakang responden kami, iaitu dia bernama Afan. Afan merupakan seorang responden yang tidak ingin mendedahkan nama sebenarnya. So, kita memanggil dia nama Afan. Dan Afan ni seorang perempuan yang berumur 26 tahun. Dan sekarang dia tinggal bersama dengan adik dan ibu bapanya di Taiping, Perak. Dan bapanya merupakan seorang pekebun dan ibunya merupakan seorang suri rumah tangga. Dan dia sejak kecil, Afan merupakan seorang yang rendah diri dan kurang bergaul dengan orang lain. Dan dia kekurangan kemahiran interpersonal skill. So, maybe ni menyebabkan dia kurang bergaul dengan orang lain. Dan selain itu, Afan ni juga tidak pandai dalam akademik semasa persekolahan. Dan pendidikan tertinggi yang dia dapat adalah sehingga SPM sahaja. Dan Afan ni sekarang dia tidak mempunyai pekerjaan. Dia salah satu menyebabkan dia tidak memilih bekerja lagi kerana dia menghadapi masalah semasa pekerjaan pada masa dulu. So, dia membuat keputusan tidak bekerja lagi. So, ini sahaja daripada saya. So, saya akan pass kepada teammate saya. Thank you. Selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Siti Azura dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Chiu Jae-sun dan nombor matrik saya 253264. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan menyatakan masalah yang dihadapi oleh responden kumpulan kami, iaitu Afan. Afan mengalami masalah kecelaruan kemurungan yang juga dikenali sebagai depression. Dia disahkan mendapat penyakit ini sejak tahun 2016. Dia berasal dari sebuah keluarga yang sederhana dan bapanya merupakan seorang pekebun manakala ibunya merupakan suri rumah tangga. Atas permintaan responden, nama samaran Afan telah digunakan bagi tujuan tugas assignment kumpulan kami ini. Marilah sekarang saya akan meneruskan dengan faktor yang menyebabkan responden kita Afan mengalami masalah kemurungan. Faktor pertama ialah tindakan rakan sebaya yang tidak mahu bergaul dengan Afan. Melalui temu bual dengan Afan, kami mendapat tahu bahawa pelajaran Afan agak lemah dan keadaan ini menyebabkan rakan-rakannya sengaja meminggirkannya dan tidak mahu bergaul dengannya. Faktor yang kedua ialah perangai guru di sekolah. Pada hakikatnya, kumpulan kami agak terkejut apabila mendapat tahu perangai guru juga merupakan antara faktor yang mengakibatkan Afan mengalami kemurungan. Di sekolah, guru membuat perbandingan antara Afan dengan adiknya yang cemerlang. Dan terdapat guru yang melakukan sexual harassment dengan melalui percakapan yang mempunyai unsur seksual kepada Afan. Keadaan
ini menyebabkan Afan tertekan dan kejadian ini disebarluas oleh rakan-rakan Afan dengan tujuan untuk sengaja memalukan Afan. Faktor yang ketiga ialah pengalaman negatif semasa bekerja. Afan pernah bekerja sebagai seorang jurubang dan dalam masa bekerjanya, wang di kaunter selalu hilang dan Afan terpaksa membayar duit yang hilang tersebut dengan menggunakan duit sendiri. Masalah ini menyebabkan Afan tertekan untuk pergi bekerja dan tidak mempunyai wang yang cukup. Afan pernah mengesyaki rakan sekerjanya yang berbuat demikian, namun dia tidak mempunyai sebarang bukti. Baiklah, itu sahaja yang saya mau sampaikan dan rakan saya akan meneruskan pembentangan. Terima kasih. Hai, nama saya Tan Shu Mui, match number 261997. Saya akan teruskan dengan simptom-simptom yang dihadapi oleh Afan. Antara simptom penyakit kemurungan yang dihadapi oleh Afan ialah menghadapi kesedihan perasaan yang berpanjangan. Afan selalunya akan menangis tiba-tiba dan asyik berfikir tentang masalah kewangan. Dia berasa dirinya sangat tidak berguna kerana dia rasa sendiri, kereta pun tidak mampu nak beli dan nak bawa ahli keluarga pergi melancong pun tak boleh. Selain itu, Afan juga mempunyai perasaan rasa lebih baik mati, kadang-kadang disertai dengan percubaan bunuh diri. Afan selalu mengetuk kepala ke dinding apabila dia hilang harapan. Dia juga pernah makan banyak biji ubah sesama untuk bunuh diri dan pernah berfikir untuk minum floor cleaner untuk mati. Seterusnya, Afan juga mengalami simptom gangguan tidur. Dia tidak boleh tidur pada waktu malam dan akan tunggu sampai waktu pagi baru boleh tidur, kerana dia akan fikir banyak peristiwa yang sedih pada waktu malam. Di samping itu, simptom kemurungan yang dihadapi oleh Afan adalah mula cemas dan mula putus asa. Sebagai contoh, Afan hanya boleh memandu kereta sehingga 3 km sahaja, walaupun dia memiliki 4 tahun lesen memandu. Hal ini kerana Afan akan mula gelisah apabila dia memandu kereta. Afan akan berputus asa sebelum dia melangkah keluar dari pintu rumah apabila dia memutuskan untuk memandu kereta keluar rumah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Siti Azura dan rakan sekelas saya. Saya bernama Yo Chun Weng dan nombor matrik saya ialah 253936. Saya akan menjelaskan tentang kesan penyakit kemurungan terhadap kehidupan responden kami iaitu Afan namanya. Pertama sekali, Afan telah kehilangan yakin diri setelah beliau mengetahui tentang kejadian yang menimpa kepadanya. Hal ini demikian kerana beliau telah berputus asa akibat tanggapannya yang salah iaitu beliau beranggap bahawa penyakit ini merupakan penyakit yang tidak boleh diubati. Oleh itu, Afan yang bersikap periang sebelum ini telah berubah menjadi murung akibat daripada penyakit ini. Bermula dari detik itu, kehidupan Afan dan wataknya telah pun bertukar secara keseluruhannya. Seterusnya, kesan yang dihadapi oleh responden kami ialah beliau dianggap sebagai beban kepada keluarganya. Sebagaimana yang kami sedia maklum, keluarga Afan bukanlah merupakan keluarga yang berada dan beliau ibarat sudah jatuh ditimpa tangga apabila beliau kehilangan pekerjaan akibat daripada penyakitnya dan pandemik COVID-19 yang telah berlaku sejak bulan Mac pada tahun ini. Beraraskan kejadian ini, perasaan rendah diri yang berlebihan turut membelenggu kehidupannya kerana beliau tidak berkemampuan seperti rakan-rakan sebayanya yang menjalani kehidupan yang normal. Akhir sekali, responden kami turut menghadapi kesan dari aspek kegiatan sosialnya akibat daripada penyakit kemurungan. Kejadian ini bermula apabila perasaan syak wasangka yang berlebihan telah wujud pada dirinya sehingga kawan-kawannya sukar untuk bergaul dengannya kerana beliau sentiasa risau sama ada kawannya akan mengkhianatinya ataupun tidak. Oleh itu, beliau sentiasa berseorangan dan hanya mempunyai adiknya untuk menemaninya ke mana-mana sahaja. Bukan itu sahaja, beliau turut mengalami masalah sosial dengan rakan sekerjanya sebelum beliau kehilangan pekerjaan. Menurut responden kami, rakan sekerjanya kerap mengutuk dan berpandangan serong terhadapnya apabila mengetahui beliau mempunyai penyakit kemurungan. Justeru, Afan tidak dapat meneruskan pekerjaannya dan terpaksa menghadapi segala secara berseorangan. Sekian, terima kasih.
Nama saya Jajuhei, matri number 25329. Saya nak terangkan lawatan yang telah diterima oleh responden kami, Afan. Lawatan pertama yang diterima oleh Afan adalah lawatan perubatan, yaitu mengambil ubat antidepresa. Penggunaan ubat antidepresa adalah untuk menambahkan aktiviti bahan kimia di dalam otak, yaitu pemancang neuron yang berfungsi berhantar isyarat dari satu sel otak kepada sel otak yang lain. Selepas pengambilan ubat tersebut, Afan telah berjaya untuk meninggalkan simptom-simptom kemurungan seperti masalah tidur, keinginan untuk membunuh diri, dan sebagainya. Selain itu, beliau juga tidak akan berfikir secara berlebihan kerana ubat antidepresa sentiasa membuatnya mengantuk. Dalam sesi temu bual, Afan juga bercakap ubat tersebut telah memberi kesan sampingan kepada beliau, seperti buruk kering. Selain itu, doktor juga mencarankan beliau untuk mengamalkan self-care strategi. Dengan maksudnya, Afan kena mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebagai contoh, doktor bercarankan bahawa Afan untuk terlibat diri dalam aktiviti fizikal seperti bersenam, memeditasi atau berlaku aktiviti hobi. Dalam sesi temu bual, Afan telah mengatakan bahawa beliau berasa rileks setelah bersenam. Di samping itu, doktor juga bercarankan Afan untuk mengambil diet yang seimbang berdasarkan piramid makanan. Hal ini demikian kerana diet yang seimbang akan memberikan nutrien dan tenaga yang diperlukan oleh badan untuk membantu dalam menangani stres kami. Sebagai contoh, ikan berlemak yang mengandungi omega 3S dapat berubahkan bahan kimia di otak yang bertanggungjawab berkawal mood kita. Sekian, terima kasih. Nama saya ialah Kochialing 2540777. Saya akan menerangkan cabaran yang dihadapi oleh responden kami. Cabarannya yang pertama adalah perasaan takut diketahui oleh orang sekeliling mengenai penyakitnya. Misalnya, dia sangat takut untuk berjumpa dengan orang yang dia kenali apabila dia pergi ke klinik. Dia juga berada di dalam biliknya sahaja jika saudara mara mengunjungi rumahnya. Walaupun ibunya tidak pernah mendedakan penyakitnya, dia masih takut orang lain akan menyadari gejala-gejala kemurungan yang ada padanya. Selain itu, responden kami juga mengalami masalah keuangan. Dia tidak bekerja selama setahun. Oleh itu, dia tidak mampu untuk membayar duit ubat. Ibunya terpaksa membayar untuknya. Oleh kerana ibunya adalah seorang suri rumah tangga, maka ibunya perlu menggunakan sebahagian duit belanja bulanan yang diberikan oleh bapaknya untuk membeli ubat. Bapaknya tidak memberi sokongan keuangan kepadanya, serta langsung tidak mengambil berat terhadap penyakitnya. Nama saya Leong Kajun dan saya akan menerangkan bahagian refleksi. Melalui kajian lapangan ini, kami telah lebih mendalami mengenai penyakit kemurungan dan kesannya kepada persekitaran. Penghidap penyakit ini, mereka tidak mampu berfikir dengan rasional dan mudah beralih ke arah negatif. Mereka tidak menginginkan kejadian ini berlaku, tetapi mereka tidak mampu untuk mengawal perasaannya seperti keraguan terhadap orang di persekitaran. Mereka mempunyai keinginan untuk berkawan dan bersosial, tetapi perkara mudah seperti berkawan telah menjadi halangan terbesar bagi mereka. Hal ini adalah disebabkan oleh pengalaman-pengalaman seseorang. Sebagai contoh, responden kami, Afan, mempunyai pengalaman waktu kecil yang menyedihkan. Hal ini akan menyebabkan dia tidak lagi percaya akan diri sendiri dan percaya terhadap orang dewasa. Penyakit kemurungan mudah dihidap oleh seseorang. Apabila kami bertemu dengan tekanan yang banyak pada suatu masa, penyakit ini akan mudah merebak dan kami akan menjadi letih dan mudah berfikir secara negatif. Kesimpulannya, sekiranya orang persekitaran kita mempunyai penyakit kemurungan, bantuan yang kami boleh membantu ialah menemani mereka. Kami tidak perlu untuk mengeluarkan duit untuk menggembirakan mereka, tetapi tindakan yang kecil seperti menemani dan saling berbual sudah mampu untuk membantu mereka. Sekian, terima kasih. Nama saya Ummi, nombor matrik 262589. Sekarang saya akan membentangkan bahagian kesimpulan dalam kajian kami. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Terdapat banyak punca boleh mengakibatkan kemurungan, antaranya ialah berbagai peristiwa hidup, kekurangan sokongan sosial dan corak pemikiran yang negatif.
Dalam kajian kami, pengaruh persekitaran yang menekan dan pengalaman yang pahit telah menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah kemurungan. Seterusnya, kecenderungan sentiasa bimbang juga berlaku di mana responden kami berfikir tentang masalah kewangan dan takut diri sendiri akan menjadi bebanan kepada orang lain. Gejala kemurungan ini adalah banyak menjejaskan kehidupan harian seseorang, termasuklah ketika berada di sekolah, tempat kerja, dan aktiviti sosial lain. Simptom-simptom kemurungan adalah seperti mudah hilang minat dan bersikap pesimistik terhadap semua perkara yang dilakukan, mempunyai masalah insomnia, dan malah mencuba untuk bunuh diri. Perasaan rendah diri yang sangat serius juga berlaku sehingga mengganggu kehidupan harian dan pergaulan sosial. Rawatan gabungan ubat-ubatan dan cadangan dari segi pengamalan gaya hidup sihat dan daya seimbang daripada pakar psikiatri dapat membantu. Namun begitu, berbagai cabaran telah ditepani semasa menghadapi penyakit kecerdasan kemurungan. Contohnya, perasaan takut akan diketahui orang lain bahawanya adalah pesakit kemurungan. Selain itu, rasa dirinya akan menjadi bebanan juga menimbulkan perasaan ingin bunuh diri. Menjalani kehidupan harian dengan masalah kehidupan kesihatan mental seperti kecerdasan kemurungan memang mencabar, namun dengan sokongan dan cara yang betul harap dapat meringankan bebanan yang ditanggung sama ada oleh pesakit atau orang sayang di sekelilingnya. Terima kasih.